Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi apa khabar semua? Saya nak buat live ringkas ya. Ini adalah susulan satu artikel yang telah saya buat semalam, yang saya kira anda semua tahu, iaitu tajuknya ada risiko. Benarkah ada risiko Najib jadi PM10 dan Anwar jadi TPM atau Timbalan Perdana Menteri sebelum PRU ke-15? Okey. Dan selepas saya membuat artikel ini, anda boleh agaklah ada bertimbun soalan, pertanyaan, komen ya kepada saya. Tolong buat live, tolong jelaskan, kami nak tanya lebih. Okey. Jadi saya ringkaskan penjelasan saya dalam artikel berkenaan dan anda boleh bertanya soalan, tapi kita tak boleh lama. Okey. Baik. Dalam satu artikel semalam, saya melontarkan satu senario, ya, satu kemungkinan yang akan saya jelaskan sekarang, yang tidak boleh dinafikan, ya. Dan senario ini adalah kemungkinan Najib menjadi Perdana Menteri sebelum PRU15 dan melantik Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri sementara menunggu PRU15. Bermakna, ya, Najib dan Anwar menerajui negara andai kata perkara ni berlaku daripada tarikh ianya berlaku sehingga Julai 2023, mungkin setahun lebih, ya, sehingga tempoh tamatnya penggal parlimen ke-14 dan pilihan raya wajib diadakan. Jadi orang bertanya, bolehkah ini berlaku? Jadi sebenarnya ini kesinambungan daripada live saya semalam. Di dalam live semalam saya beritahu kepada anda, Datuk Seri Ismail Sabri menurut maklumat tidak cenderung ke arah membubarkan parlimen. Jadi kita tahu kluster mahkamah terdesak, sebab kluster mahkamah, saya difahamkan, memang menekan Ismail Sabri agar dibuat pembubaran parlimen. Menurut maklumat, sepatutnya sebelum sebelum bulan puasa, dia Rabu sebelum puasa, dia sepatutnya membincangkan isu pembubaran dalam mesyuarat kabinet dan seterusnya menghadap Agong. Itu yang dikehendaki. Tetapi Ismail Sabri tiba-tiba pergi ke Qatar dan UAE. Kemudian sekembalinya daripada Qatar dan UAE, beliau ditekan menurut maklumat untuk mengadakan sidang kabinet khas, ya, pada Jumaat sebelum puasa. Tapi tiba-tiba dia pergi pula ke Indonesia, dan sekembalinya daripada Indonesia kemudian dah masuk puasa, dan dia masih, saya difahamkan, ditekan bubar pada bulan puasa pun tak apa, tu bubar, janji bubar. Kemudian ada berita yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong positif COVID dan perlu kuarantin 7-10 hari. Dan lambat laun dalam 7-10 hari itu, kita tahulah memang tak boleh hadap Agong. Memang kluster mahkamah dah dapat tahulah tanda-tanda Ismail Sabri ini tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen. Dan kemudian sekarang kita lihat Akta Anti Lompat Parti yang ada satu definisi pelik, iaitu jika dipecat parti maka anda dikira lompat parti. Sekarang definisi ini semua sedang dikaji oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Khas Parlimen, kerana Ismail Sabri telah menetapkan bahawa RUU, pindaan perlembagaan, dan RUU anti lompat ni semua perlu dirujuk kepada Jawatan Kuasa Khas Pilihan atau Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen. Jadi ini semua akan makan masa, dan ini adalah berita buruk bagi kluster mahkamah. Jika andai kata hari itu sudah diluluskan RUU
pindaan ataupun dalam masa terdekat ni diluluskan RUU pindaan dan RUU anti lompat parti dan ianya menjadi undang-undang, maka dengan definisi pelik bahawa jika dipecat parti boleh apa orang kata dipecat parti, maka anda dikira lompat parti dan anda perlu kosongkan kerusi parlimen dan perlu ada pilihan raya kecil. Maka menggunakan cara itu tidak mustahil kluster mahkamah boleh pecat Ismail Sabri dari UMNO, dan benda ni tidak boleh dirujuk di mahkamah sebab ada akta yang melarang hal-hal parti ni dirujuk ke mahkamah. Dan apabila Ismail Sabri hilang kerusi di Dewan Rakyat, automatik dia hilang jawatan Perdana Menteri. Sudah, maknanya definisi pelik dalam akta anti lompat parti versi yang dicadangkan memberikan kuasa kepada parti dalam perkara-perkara dalam kes, contoh dalam kes Ismail Sabri versus kluster mahkamah ni, untuk mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal pelantikan Perdana Menteri dan pemecatan Perdana Menteri, di mana sekarang parti ada cara tidak langsung untuk menyingkirkan Perdana Menteri. Jadi semua ni dah tak ada, dan sekarang kluster mahkamah terdesak. Jadi bagaimana jika kluster mahkamah membuat kejutan dan menarik sokongan terhadap Ismail Sabri? Kita semua tahu ini satu kemungkinan amat besar. Saya rasa itu saya tak payah yakinkan siapa-siapa lah. Dan bukannya perkara ni tak pernah berlaku. Kluster mahkamah babak mandat rakyat ni, mereka bukannya kisah. Mereka boleh jaja nama rakyat, jaja segala-galanya demi kepentingan mereka. Dan kita dah lihat perkara ni dalam langkah Sheraton, dan kita dah lihat perkara ni dalam langkah Royal Chulan, dan kita dah lihat semenjak langkah Sheraton, mereka langsung tidak memikirkan rakyat kerana ada pilihan raya demi pilihan raya demi pilihan raya, dalam pada ada krisis kesihatan, dalam pada ada kegawatan ekonomi, dalam pada rakyat tengah mudarat, kerana pendirian mereka, fokus mereka, kuasa dan kedudukan dan keterdesakan mereka. Yang itu kita dah lihat, dan saya rasa saya tak payah yakinkan anda bahawa ada kemungkinan kluster mahkamah akan buat kejutan dan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Jadi di situ tak jadi pertikaian. Okey. Now, di sini dengar baik-baik. Jika kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, ramai mungkin berpendapat Ismail Sabri masih kukuh sebab ada MOU. Saya dah jelaskan ya. Saya pun pernah silap benda ni. Sebenarnya jika kita kaji, MOU tu bukan berupa sokongan langsung ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan terhadap Perdana Menteri. Ianya sebenarnya adalah ada langkah-langkah di mana dalam situasi tertentu, contohnya ada usul pembentangan usul untuk mengusulkan undang-undang baru, RUU baru, akta baru. Dalam hal-hal di mana jika undi usul yang dibawa oleh kerajaan gagal, ianya boleh diterjemah sebagai undi tidak percaya dalam Perdana Menteri. Dalam hal-hal itu, ya, Pakatan Harapan akan memastikan ianya berjaya, ya, dan sebagainya lah, lebih kurang macam tu. Tapi tidak ada disebut jika Perdana Menteri hilang majoriti, di mana ada MP-MP UMNO tarik sokongan atau MP-MP Perikatan Nasional tarik sokongan. Itu bukan hal Pakatan Harapan, tidak ada disebut dalam MOU. Maknanya MOU tu sebenarnya bukanlah satu kenyataan sokongan terhadap Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, bukan. Ya. Jadi jika kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, maka Ismail Sabri secara automatik akan hilang majoriti. So, di dalam live semalam, anda rujuk ya di YouTube Regi Jesse Ritaudin, wajib rujuk. So, sebab ini adalah kesambungan daripada live semalam. Jadi, anda nak dapatkan gambaran sepenuhnya, anda perlu rujuk live semalam di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Tetapi, di dalam live semalam, saya kata, andai kata kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, dan kemudian pergi menghadap Agong dan membawa akuan-akuan bersumpah sebagai bukti. Ni beberapa MP UMNO, contohnya 56 ke 78 ke, dah tarik sokongan daripada Ismail Sabri. Ini bukti Ismail Sabri dah hilang majoriti. Saya kata yang di-Pertuan Agong tidak semestinya terima
akuan-akuan bersumpah ni. Kerana mungkin yang di-Pertuan Agong dah muak dan tidak ingin pembubaran parlimen sebab 2 kali dia beri peluang dalam gerombolan sama untuk tukar kerajaan, tetapi mereka masih kemaruk kuasa. Jadi mungkin yang di-Pertuan Agong akan suruh kluster mahkamah ikut peruntukan perlembagaan. Jadi kalau ikut peruntukan perlembagaan, maka dia tidak akan layan akuan bersumpah dan dia akan minta dibuat undi percaya atau tidak percaya. So jika itu titah yang di-Pertuan Agong, maka masalah besar bagi kelas mahkamah, kerana undi percaya tidak percaya ni boleh dilengahkan oleh kerajaan, dan ini adalah risiko amat besar bagi kelas mahkamah, kerana ada kes tertentu mungkin diputuskan, contohnya kes Najib. Okey. Tetapi andai kata mereka tarik sokongan, kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, kemudian mereka membawa akuan-akuan bersumpah sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti, kemudian andai kata yang Seri Paduka Baginda Tuanku atau yang di-Pertuan Agong mengulangi apa yang Tuanku buat pada langkah Sheraton, iaitu memanggil semua ahli-ahli parlimen untuk menentukan siapakah yang memiliki sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Andai kata itu yang Tuanku lakukan, andai kata ya. Jadi kita tak boleh kata Tuanku tak boleh lakukan benda tu, sebab Tuanku pernah lakukan benda tu. Itu memang tidak ada masalah. Jadi Tuanku boleh ulang benda tu. So andai kata Tuanku layan akuan bersumpah kluster mahkamah sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti, dan andai kata Tuanku mengambil pendirian untuk memanggil semua MP-MP menghadap bagi mendapat tahu siapa yang memiliki sokongan majoriti, tidak mustahil ya, tidak mustahil ya, dengar baik-baik ya, tidak mustahil ya, Pakatan Harapan menyokong Najib sebagai PM10 dan Anwar sebagai TPM. Tidak mustahil ya, Pakatan Harapan memasuki perjanjian rahsia dengan Barisan Nasional ke arah jajaran politik baru, ya, melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dengan Najib sebagai PM10 dan Anwar sebagai TPM. Maknanya Najib dan Anwar akan menerajui negara sampai Julai 2023. Tidak mustahil ya. Sebab jajaran politik baru ni pernah dibincangkan banyak kali, termasuk di Perak dulu dipertimbangkan. DAP sendiri pertimbangkan. Masa tu tak tiba-tiba tak timbul, ada kluster mahkamah, ada Najib apa, tiba-tiba mereka lupa. Mereka pertimbangkan. Dan alasan yang diberikan demi kestabilan politik. Sama juga MOU. Kalau sebelum MOU semua keluar mak sabu, semua keluar ini kerajaan salin kulit, ini kerajaan gagal apa semua, tiba-tiba masuk MOU demi kestabilan politik, demi rakyat. Tapi itu bagi saya menipu. Sebab di Melaka terbukti menipu. Bukan hanya salah satu syarat dalam MOU tu dilanggari, di mana mereka beria-ia memperjuangkan anti lompat parti, tapi Anwar secara terbuka memperlawa adun-adun dari luar Pakatan Harapan masuk Pakatan Harapan. MOU kononnya untuk kestabilan politik, tapi Anwar secara terbuka menyokong dan memuji adun-adun yang menumbangkan kerajaan negeri, menyebabkan pilihan raya tercetus. Jadi saya selalu memberitahu, kalau macam tu MOU tak payah. Sebab mereka memperjuangkan satu benda, tetapi mereka sendiri melanggar apa yang mereka perjuangkan. Jadi ini semua retorik demi rakyat, demi kestabilan politik. Tetapi bila sampai masa, itu alasan yang akan dijaja. Tetapi mereka akan buat segala apa yang boleh dibuat. Masa tu Najib ada kesalahan, ini ada kesalahan, semua lupa. Okey. Jadi alasan yang sama boleh digunakan. Kita hanya sokong Najib sementara demi kestabilan politik, sehingga parlimen wajib dibubar pada 2023. Ya. Ini akan memberi peluang kepada Anwar jadi TPM, dan selepas PRU mungkin ada perjanjian di mana separuh penggal mungkin Najib kekal PM, dan kemudian separuh penggal lagi Anwar jadi PM, jika
BN dan PH berjaya bentuk kerajaan lah lepas PRU 15. Tidak mustahil. Sebab Anwar tidak ada cara lain nak jadi PM. Segala apa cara dah gagal. MP-MP lah ni tak, memang kalau nak pungut akuan bersumpah sokong Anwar ni memang dah gagal, dah berkali-kali cuba. Kemudian rakyat dah tolak Anwar. Itu jelas, data jelas. Tolak Anwar, tolak PKR, malah tolak parti-parti yang berdamping dengan Anwar. DPRN Sabah, DPRN Melaka, DPRN Sarawak, DPRN Johor, nak berapa PRN lagi? Ini Malaysia Timur, Malaysia Barat ada data. 2 PRN di Malaysia Timur, 2 PRN di Malaysia Barat. Semua menunjukkan rakyat tolak Anwar, tolak kepimpinan Anwar, tolak PKR. Ya. Jadi anda lihat, DAP tahu Anwar tidak layak jadi ketua pembangkang, tidak layak jadi pengerusi PH. Amanah tahu Anwar tidak layak jadi ketua pembangkang. Amanah tahu Anwar tidak layak jadi pengerusi PH. Tapi perkara tu mereka diam. Mengapa? Seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Jadi ada satu jalan je, Anwar ada kemungkinan jadi PM. Mungkin Anwar akan ditipu, tapi ada sekurang-kurangnya kemungkinan tipis. Kalau nak ikut cara biasa, memang Anwar tak akan jadi PM sampai bila-bila. Jadi sekarang ni jangan dengan mudah kata mustahil. Saya pun tak begitu yakin benda ni akan jadi, tapi jangan sekali-kali kata mustahil. Kerana sebelum ini anda pernah kata benda ni mustahil, benda tu mustahil, akhirnya terjadi. Masa Muhyiddin nak tumbang, semua orang bersorak, ya Muhyiddin dah tumbang, dia kerajaan gagal. Semua orang bersorak dan semua orang yakin akan berlaku maghiran. Tidak berlaku maghiran, dinaikkan seorang daripada gerombolan yang sebiji, ya, untuk jadi Perdana Menteri. Kembali gerombolan yang sama mentadbir negara. Semua rakyat Malaysia jadi frust. Kalau dulu Pakatan Harapan nak sokong, nak bantu kerajaan Ismail Sabri, mustahil sebab mereka kata gagal dan sebagainya, rakyat tengah seksa. Tiba-tiba masuk MOU, ini demi kestabilan politik. Orang kata mustahil, terjadi, menyebabkan rakyat marah dan menolak Pakatan Harapan di Melaka dan di Johor sebab MOU tu. Jadi jangan kata mustahil dalam politik ini. Di Perak orang kata mustahil di Happy akan kerjasama dengan UMNO sebab kluster mahkamah. Walhal kem dalam PH dengan kem yang berbincang tu ada kaitan dengan kluster mahkamah. Perbincangan ke arah jajaran politik baru. Jangan kata mustahil. Jadi apa-apa boleh terjadi dan apa-apa alasan boleh diberi. Justru jika, ini pandangan saya, jika yang di-Pertuan Agong tidak mempertimbangkan secepat mungkin satu darurat politik dan sama ada menubuhkan The Rakyat's Council seperti yang pernah saya cadangkan, anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Ritaudin, atau menubuhkan maghiran yang telah berkali-kali dicadangkan oleh beberapa pihak termasuk Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi tanpa darurat politik dan maghiran atau The Rakyat's Council ni, ya, ada risiko jika berlaku sekali lagi, ya, pemilihan Perdana Menteri Agong berjumpa dengan MP-MP, ada risiko Anwar Najib menjadi PM10 dan Anwar jadi TPM. Risiko ada. Kerana terdesak. Bila orang terdesak, dah tak nampak laluan lain, mereka akan cari jalan. Dan saya akan membawa satu siri penulisan bagi mengulas penulisan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung situasi di Pakistan. Dan saya dapati amat menarik apa yang Tuan Hanif telah menulis. Dan di situ, selepas saya membaca, saya sedar di Pakistan pun akhirnya ada seorang yang Imran Khan tumbang sebagai Perdana Menteri menerusi undi tidak percaya, dan kini naik seorang yang ada tuduhan pengubahan wang haram. Satu dunia tahu. Jadi jangan kata mustahil, ya, jangan kata mustahil.
So of course kalau mereka cadangkan Najib Agong boleh tolak, tetapi ianya akan jadi krisis. Sebab jika mereka dah sepakat, memang akan jadi krisis. So ini satu senario yang perlu dipertimbangkan. Sebab itu sebaik mungkin politik perlu dimatikan sementara waktu menerusi darurat politik, dan cadangan saya ditubuhkan The Rakyat's Council seperti mana yang telah saya bincangkan sebelum ini, atau Mageran, ya, ataupun versi penyelesaian yang pernah dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu, ya. Satu cadangan ke arah kestabilan politik demi menyelesaikan masalah politik, ekonomi dan sebagainya, untuk meyakinkan pelabur, bukan buat kerajaan baru. Di Malaysia, pelabur tak yakin dengan kerajaan dah, konsep kerajaan. Jadi kita kena lari dari konsep kerajaan ni, ya. So itu sahaja penjelasan saya. Jadi jika anda ada soalan, boleh mula bertanya sekarang. Okey. So ingat ya, ini hanya satu senario yang tidak boleh dinafikan. Kiti lala, dalam politik yang terdesak tiada benda yang mustahil. Contoh, selepas PRN Sabah tidak pernah berlaku dalam sejarah politik Malaysia calon bebas boleh jadi menteri. Ya, semua tu betul. Ya, tidak ada yang mustahil. Alpha Haifa, Najib PM10 jahanam negara dan rakyat. Dan jangan fikir ya, benda-benda ni semua tidak dipertimbangkan oleh kluster mahkamah. Jadi ada banyak pertimbangan kluster mahkamah kerana terdesak. Asalkan ada satu pertimbangan, mereka akan mencari pertimbangan mana yang risikonya paling rendah dan kebarangkalian paling tinggi akan berjaya. Mereka akan cuba semua. Sebab kita dah tengok sejarah rentetan selepas langkah Sheraton, semuanya kemaruk kuasa bukan demi rakyat. Kerajaan ni tumbang, kerajaan Melaka ditumbangkan, kerajaan Johor tak perlu pilihan raya, buat pilihan raya, dan sebagainya. Mereka tak kisah rakyat. Kalau dulu dalam Facebook Najib tulis COVID, babak PRN lupa COVID, ya. Okey. Maliki Mikhail, tapi Agong tak akan terima Najib PM. Rakyat Council kena buat oleh pejuang. Okey, terima kasih Maliki. Tapi jangan menganggap sebab sebelum ni pun kita pernah menganggap, lepas Muhyiddin tumbang tidak mungkin akan berlaku ni, mesti akan berlaku Mageran. Akhirnya dipilih PM dari gerombolan yang sama. Yang pelik, gerombolan inilah yang menumbangkan kerajaan. Kemudian mereka berbaik semula dan ada PM baru dari gerombolan sama. Itu tak masuk akal. Bukan salah Agong ya, bukan salah Agong. Ini gerombolan ni semua tak betul. Semuanya bermain politik kuasa dan kedudukan, memperlekeh kestabilan negara, memperlekeh keyakinan rakyat. Gerombolan sama gaduh, tumbangkan kerajaan, kemudian tiba-tiba berbaik semula, mereka nak Perdana Menteri lain. Rakyat diperbodohkan. Hari ini rakyat mudarat sebab depa ni, gerombolan ni. Pelabur takkan yakin asalkan gerombolan ni. Tak boleh. Tak boleh, gerombolan ni tak boleh pi. Negara akan hancur. Kamal Zairuddin Shah Othman, rakyat sudah bosan dengan membenarkan perkara-perkara buruk. Okey. Buatlah apa-apa MOU perjanjian nama. Paling mustahak negara ni dipimpin oleh orang-orang yang ada integriti, ada akal, ya. Ini bukan apa tau. Ini bukan salah siapa. Ini salah gerombolan ahli-ahli parlimen, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Semuanya bermula daripada pengkhianatan di Sheraton. Najib ada kes termasuk Zahid, mustahil boleh jadi PM. Jangan guna perkataan mustahil. Kebarangkalian rendah, okey, saya boleh terima. Jangan kata mustahil. Jangan nanti terkejut. Ini satu kemungkinan. Sebab mahkamah
rayuan telah menangguh hukuman terhadap Najib, tetapi memang mereka mendapati Najib salah, tapi dari sudut sabitan tu, cara keputusan dibuat tu sebegitu rupa sehingga Mahkamah Persekutuan membuat keputusan Najib layak untuk contohnya bertanding di pilihan raya, ya, mengambil jawatan seperti PM dan sebagainya, tak ada halangan. Okey. Celau betul. Ya betul, celau betul. Takkan Agong nak sokong Najib. Kita jangan cuba fikir berkenaan dengan apa yang Agong akan buat, apa yang Agong bukan tak buat. Ini sebenarnya bukan, sebetul-betulnya ni bukan masalah Agong, ini masalah MP-MP kita yang tak betul. Jadi kita just perlu baca dan terima hakikat ini satu kemungkinan, dan ada cara elakkan, itu saja. Tapi kadang-kadang dari sudut perlembagaan mereka bercatur, tiba-tiba kita terkejut ada sokongan untuk Najib jadi PM. Jadi cara sebetul-betulnya adalah untuk halang mereka daripada membuat percaturan sedemikian. Okay. Jadi saya rasa saya hentikan live ni sebab nak masa berbuka. Jadi jangan lupa ya, sertai saluran Telegram saya. Link saya akan letak di ruang tajuk dan link-link berkaitan ya, termasuk link artikel di mana saya menulis kemungkinan ini. Jadi sila rujuk di ruang tajuk, dan jangan lupa rujuk live yang lepas di YouTube Regi Jesse Ritaudin. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum ya, salam berbuka puasa, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.